Okay, Assalamualaikum semua. Okay, hari ini cikgu akan bincangkan apa yang cikgu cakap semalam lah. Rasanya tak boleh tunggu minggu depan lah. Minggu depan kita nak belajar benda lain. Jadi hari ini kita bincangkan soalan tata bahasa yang awak buat minggu lepas. Itu berkaitan dengan ayat majmuk. Okey, ayat majmuk iaitu soalan gabungkan dan cerakinkan ayat. Okey, jadi hari ini cikgu terangkan sedikit apa yang perlu awak buat. Kemudian kita akan bincangkan jawapan yang kepada soalan-soalan yang dikemukakan. Okey, jadi awak dikehendaki bersedialah dengan buku latihan dan jawapan yang awak telah buat. Dan tanda terus nanti tanda terus. Okey, kita boleh mulakan . Okey, kelas. Okey, kat sini bila kita sebut berkaitan dengan ayat majmuk, dia memang tak boleh lari dah. Ayat majmuk dia mesti ada kaitan dengan kata hubung. Ini kalau ayat majmuk dia mesti berkait. Ayat majmuk ni mesti berkait dengan kata hubung. Okay, dan kata hubung ni kita dah belajar dalam kelas itu ada sedikit nota cikgu sertakan awak catat hari tu dalam kelas. Contoh-contoh kata hubung semua ada. Jadi hari ini kita terangkan sekali lagi. Okey, ini antaranya kata hubung. Okey, yang pertama kata hubung gabungan. Okey, kita ada kata hubung gabungan. Okey, kemudian kita yang gabungan ni senanglah. Kita ada dan, lalu, kemudian atau yang menggabungkan kata hubung yang menggabungkan. Sifat dia sama taraf. Maknanya dua ayat yang sama taraf. Ayat sama taraf. Okay, dua ayat yang sama taraf. Maknanya awak nak gabungkan dua ayat yang sama taraf tu, gunakan kata hubung gabungan. Tetapi sambil kemudian. Okey, ini contoh, disertakan contoh lah. Kemudian kita ada kata hubung pancangan. Okey, pancangan ni lah. Ada banyak lah. Okey, banyak kata hubung pancangan. Dipecahkan dulu kepada 3, iaitu relatif, komplement dan keterangan. Okey, relatif ni saya lalu pesan kat pelajar saya nak hafal yang sikit, yang senang. Okay, jadi yang senang ialah relatif. Relatif ada satu je yang. Satu je kata hubung relatif, iaitu yang. Okey, kata hubung yang menghubungkan ayat kecil relatif kepada ayat induk. Okay, contohnya P.Ramlee Seniman Agong. Okey, ayat kedua P.Ramlee sentiasa dikenang. Okey, jadi ayat majmuknya ialah P.Ramlee Seniman Agong yang sentiasa dikenang. Okey. Kemudian kita terus yang kedua ialah komplement kat sini. Komplement pun senang. Ada dua, sebab dia ada dua sahaja. Bahawa, untuk. Jadi yang gabungan awak selalu guna dan, atau, selalu, serta, tapi, sambil, semua tu. Kemudian relatif ada satu je yang, komplement ada dua, bahawa, untuk. Relatif yang, komplement, bahawa, untuk. Yang menjadi masalah ialah keterangan. Kata hubung keterangan ni banyak, ada banyak lagi kata hubung keterangan ni. Okey, jadi kalau boleh hafal, awak hafal. Kalau tak boleh hafal pun tak ada masalah sebab
keterangan dia ni berfungsi ikut apa fungsi ayat tersebut. Nak terangkan tentang apa. Okey, contoh kerana, semoga. Maknanya selain daripada 3 perkataan ni dan yang ni, itu semua ialah tentang keterangan. Okey, banyaklah sebab semua. Kat sini untuk pun ada juga. Dia kena tengoklah berdasarkan ayat tu. Okey, kemudian ini antara contoh lain lah, samalah. Rancangan komplimen bahawa untuk relatif yang. Dan satu lagi kita ada kata hubung berpasangan. Baik mahupun. Maknanya kalau guna baik, pasangan dia ialah mahupun. Okey, contoh ayat. Maknanya nak tunjuk sama-sama. Baik yang tua mahupun yang muda. Ni baik mahupun. Ini ialah pasangan dia. Dia dah ada pasangan dia. Entah. Saya ingat saya memang bagi nota ni kat kelas hari tu. Okey, kata hubung gabungan. Samalah yang tadi. Yang ni awak boleh baca, nanti cikgu akan sertakan dalam bentuk PDF dalam grup WhatsApp nanti. Okey. Okey, sekarang yang kedua, cikgu harap awak fahamlah apa yang diterangkan tadi secara ringkas. Sekarang kita pergi kepada contoh soalan hari itu. Ni. Kalau tengok berdasarkan nota kan. Okey, ni nota itu. Kita tekan nota sekali sebelum awak jawab soalan latihan telah diberikan apa panduan dia untuk gabungkan ayat, apa panduan dia untuk pisahkan ayat. Ingat, ini dah ada. Okey, dah ada. Okey, ayat majmuk dah ada dah. Apa itu ayat majmuk yang menggabungkan dua atau lebih ayat tunggal ni. Okey, menjadi satu. Itu fungsi kata hubung lah. Dengan menggunakan kata hubung yang sesuai. Okey, kemudian ini langkah dia. Macam mana nak gabungkan ayat. Okey, yang pertama nak gabungkan ayat ni biasanya soalan dia akan bagi kepada awak tiga ayat tunggal. Ayat tunggal. Okey, kalau dulu format KBSM dulu 3 ayat tunggal ni biasanya dia bagi macam dalam bentuk bukan bentuk perenggan. Yang awak sekarang ni dia bagi dalam bentuk bagi dalam bentuk perenggan macam ni kan. Yang KBSM dulu tak, dia bagi satu-satu ayat macam tu. Okey, jadi 3 ayat tunggal ni perlu gabungkan jadi satu. Menggunakan kata hubung yang sesuai lah. Okey, yang pertama kenal pasti maksud ayat. Maksudnya dapat je soalan petikan tersebut, kenal pasti maksud ayat. Baca dulu. Baca dan faham maksud ayat tu sebab kita nak tahu daripada mana sampai mana nak gabung. Okey, 2 ayat ke 3 ayat ke kena gabung kan. Untuk memilih kata hubung yang sesuai.
Kemudian gugurkan. Gugurkan subjek atau predikat atau keterangan yang sama. Maksudnya dalam ayat pertama, contoh dalam ayat pertama dah ada yang ni pun boleh dijadikan contoh. Ayat majmuk ialah ayat majmuk. Maknanya dia berulang. Benda yang sama. Maknanya awak, yang ni lah yang dimasukkan. Ayat yang kedua ni, ayat majmuk dalam ni kena buang. Kena gugurkan. Sebab dah ada dalam ayat pertama. Okey, yang ketiga, tulis ayat majmuk dan gariskan kata hubung yang digunakan. Ini penting. Okey. Okey, kemudian langkah memisahkan ayat. Okey, ada soalan dia guna cerakin. Okey, jadi jangan pula keliru bila awak baca soalan cerakin. Okey, cerakin, lepas tu cakap cikgu tak ajar. Ini antara perkataan yang digunakan, cerakin ataupun memisahkan. Itu sama, perkataan dia sama je maksudnya. Okey, langkah yang pertama apa yang awak perlu buat ialah cerakinkan, memisahkan ayat, cerakinkan ayat. Okey, yang pertama kena buat apa? Kenal pasti dan potong kata hubung. Yang ni cikgu dah buat video. Awak pun dah tengok video kan. Yang pertama kenal pasti. Baca ayat, kemudian jumpa je kata hubung. Cikgu suruh bulat kan. Bulat. Lepas tu buat buat pagar kan. Bulatkan kata hubung. Contohlah ni kata hubung. Bulat, lepas tu buat pagar macam tu. Nanti kita tunjuk berdasarkan latihan nanti Kemudian kenal pasti unsur yang perlu diulang. Unsur ni maksudnya perkataan ataupun frasa yang perlu diulang. Kena kenal pasti. Dan yang terakhir, tulis ayat tunggal tanpa menggunakan kata hubung tadi. Maknanya buang dah lah. Okey, barulah tulis ayat tunggal. Yang ketiga ni buang dah. Tak ada dah ayat tak ada dah kata hubung dalam jawapan awak. Okey, ini contoh yang telah dikemukakan lah. Okey. Contoh. Kita tengok yang menggabungkan ayat ini format KBSM dia macam ni. Dia akan keluar 1, 2, 3 ayat macam ni. Kalau yang awak dia keluarkan satu perenggan terus. Untuk KBSM dia keluar 1, 2, 3 macam ni. Sebenarnya lagi nampak bila dia buat macam ni lagi nampak apa yang perlu dibuang, apa yang perlu digugurkan. Okey, yang awak punya agak serabut itu je lah. Tapi bendanya sama. Format teknik menjawab markah pun sama. Tak ada masalah. Okey, pembalakan haram menyebabkan kejadian tanah runtuh. Okey, yang kedua, pembalakan haram menyebabkan kemusnahan ekosistem. Yang ketiga, pembalakan haram dilakukan secara berleluasa. Okey, dalam 3 ayat ni dia ulang pembalakan haram. Jadi unsur utamanya ialah berkaitan pembalakan haram. Okey, bila pembalakan haram yang lain tu awak kena potong lah. Okey, potong yang lain. Kita tak nak. Okey. Pembalakan haram menyebabkan kejadian tanah runtuh. Okey, pembalakan haram menyebabkan kemusnahan ekosistem. Pembalakan haram dilakukan secara berleluasa. Okey, kalau tengok kat sini dia ambil yang ni dulu. Yang nombor 3 ni. Supaya nak pastikan ayat tu betul susunan dia. Okay, pembalakan haram yang dilakukan
secara berleluasa menyebabkan kejadian tanah runtuh dan kemusnahan ekosistem. Ini pun dah tak ambil dah. Okey, harap awak fahamlah. Menggabungkan ayat pun sama. Kita cari mana kata hubung tu, menggabungkan, memisahkan ayat. Kita cari mana kata hubung dia, kemudian barulah boleh buat. Okey, kita terus kepada soalan lah. Soalan latihan. Okey, untuk latihan 1. Soalan berkaitan gabungkan ayat. Gabung. Dah set gabung, maknanya jadikan ayat tunggal perlu dijadikan ayat majmuk. Okey, ayat tunggal perlu jadi ayat majmuk. Ayat tunggal jadi ayat majmuk. Okey. Menggunakan kata hubung yang sesuai tanpa mengubah maksud dan struktur asalnya. Okey, yang pertama, Museum Eco. Museum Eco Forest City berada hampir dengan beberapa ekosistem unik iaitu hutan paya bakau. Ini ayat 1. Kemudian ayat kedua, Museum Eco Forest City berada hampir dengan beberapa ekosistem unik. Nampak tak? Bila dah baca pun dah, kalau awak baca dulu pun memang dah tahu dah benda yang sama diulang. Iaitu beteng rumput laut. Kemudian dia ulang lagi. Museum Eco Forest City berada hampir dengan beberapa ekosistem unik iaitu hutan terumbu karang. Pembangunan hutan, ni dah lain dah. Jadi ayat pertamanya sini. Hingga sini. Sini hingga sini ya. Tiga ayat jadikan 1. Okey, jadi yang pertama, awak dah baca yang pertama ni, Museum Eco berada hampir dengan beberapa ekosistem unik iaitu hutan paya bakau. Museum Eco ni, ni dah berulang, jadi awak potong je. Tak payah ambil dah sampai iaitu. Okey, jadi kemudian yang ni pun sama. Potong. Iaitu hutan terumbu karang. Okey, jadi kata hubung yang sesuai kat sini ialah kata hubung gabungan. Noktah ni tukar jadi koma. Kemudian koma iaitu hutan paya bakau, koma, beteng rumput laut, dan yang terakhir ialah dan ataupun selain. Dan selain ataupun di samping. Okey. Yang pertama, dah siap. Okey, yang kedua, pembangunan Forest City berdasarkan konsep lestari. Pembangunan ini, kena buang dah lah. Pembangunan ini ni dia merujuk kepada pembangunan Forest City. Jadi kena buang lah unsur yang sama. Okey, pembangunan Forest City berdasarkan konsep lestari. Pembangunan ini melindungi alam sekitar daripada kemusnahan. Dia nak bagi tahu yang pembangunan Forest City ni bertujuan melindungi alam sekitar. Jadi, apa kata hubung yang sesuai? Pembangunan tanpa perancangan merosakkan ekosistem marine. Okey, sampai sini. Okey, jadi yang ni awak dah potong pembangunan. Kemudian
Jadi kita kena cari apa kata hubung yang sesuai. Pembangunan Forest City berdasarkan konsep lestari. Tadi cikgu sebutkan dia nak bagi tahu tujuan. Jadi bila tujuan untuk melindungi ataupun bagi demi melindungi alam sekitar daripada kemusnahan. Ini nak sambung macam mana ni, kena buanglah. Kerana P huruf kecil. Pembangunan tanpa perancangan merosakkan ekosistem marine. Okey, ayat kedua dah siap. Okey, sekarang kita pergi kepada ayat ketiga. Pengunjung boleh singgah melihat khazanah alam di Pulau Merambung. Okey, ini yang ketiga. Pulau Merambung, dia ulang lagi unsur yang sama, potong. Pulau Merambung terletak kira-kira 10 minit dari muzium. Pengunjung menaiki bot. Tiba-tiba. Kan? Okey, jadi macam mana nak buat? Pengunjung. Tadi kat sini dah ada pengunjung. Kat sini ulang lagi pengunjung kan? Jadi boleh potong. Pengunjung boleh singgah melihat khazanah alam di Pulau Merambung yang terletak kira-kira 10 minit dari muzium dengan menaiki bot. Titik. Jadi cukup 3 ayat majmuk. Okey, cikgu harap awak fahamlah. Okey, kemudian kita terus kepada latihan kedua. Okey, latihan kedua ni soalan berkaitan cerakin. Okey, cerakin. Sebenarnya antara soalan cerakin dengan soalan gabungkan ayat, soalan cerakin lagi senang lah. Kita cuma perlu kenal pasti, kata hubung, lepas tu kita buang. Senanglah kalau ikutkan antara dua jenis soalan ni. Nak apa pula? Okey, cerakinkan 3 ayat majmuk kepada 2 ayat tunggal tanpa mengubah maksud asalnya. Okey, dalam ni maksudnya ada 3, jadi awak perlu jadikan ayat majmuk tersebut kepada 2. Setiap ayat majmuk tu jadi 2, 2, 2. Okey, kebanyakan pulau di negara ini masih terpelihara alam semula jadinya kerana cakapkan macam ni, lebih pula. Itu sini nota. Kerana kerajaan menggazetkannya sebagai taman laut negara. Okey, ini ayat majmuk yang pertama. Jadi ini ialah ayat tunggal yang pertama. Kebanyakan pulau di negara ini masih terpelihara alam semula jadinya, nota. Yang ni buang dah. Okey, kemudian kerajaan menggazetkannya, tak ada masalah. Maknanya ayat ni dah betul. Menggazetkannya ialah merujuk kepada pulau. Kerajaan ialah subjek. Jadi ayat ni dah betul, cuma besarkan huruf K. Kerajaan menggazetkannya sebagai taman laut negara. Okey, kemudian ayat majmuk yang kedua. Apa tak boleh? Kapten.
Okey, penubuhan taman laut bertujuan, ini berkaitan dengan taman laut dah. Bertujuan melindungi pelbagai habitat marine dan kehidupan marine akuatik. Okey. Ini ayat majmuk yang kedua. Jadi mana kata hubungnya? Kat sini. Nak senang lagi, nak lagi cepat potong je terus. Okey, dan nota. Jadi yang pertama, penubuhan taman laut bertujuan melindungi pelbagai habitat marine. Yang ni pertama. Yang kedua, kehidupan marine aquatic. Ini ayat ni tak lengkap sebab tak ada subjek. Jadi subjek kita kena ambil balik yang sebelah dia. Jadi subjeknya ialah penubuhan taman laut bertujuan melindungi kehidupan marine akuatik. Nombor 2. Ini ayat kedua awak. Okey, yang ketiga, ayat majmuk ketiga. Taman laut. Taman laut turut menjadi penyumbang. Taman laut turut menjadi penyumbang terbesar dalam industri pelancongan negara apabila menjadi pilihan utama pelancong menikmati sendiri keindahan dasar laut. Okey, jadi macam mana nak buat? Mana kata hubungnya? Okey, taman laut turut menjadi penyumbang terbesar dalam industri pelancongan negara apabila. Okey, penggalkan, potong je titik sini. Okey, jadi yang ni lengkap. Tak ada masalah taman laut ni. 1. Menjadi pilihan utama pelancong menikmati sendiri keindahan dasar laut. Ini tak lengkap. Macam ayat yang nombor 2 ni. Dia tak lengkap sebab dia tak ada subjek. Jadi awak ambil lah subjek sebelum dia. Taman laut turut menjadi pilihan utama pelancong menikmati sendiri keindahan dasar laut. Okey, kemudian yang seterusnya. Ketua Pengarah. Okey, Ketua Pengarah Perikanan berkata, bahawa usaha memupuk kesedaran tentang penjagaan laut mulai menampakkan hasil. Yang ni agak lain sikit sebab dia ada tergantung. Okey. Mana kata hubung? Ketua Pengarah Perikanan berkata bahawa. Jadi ini kata hubungnya. Okey, kata hubungnya ialah bahawa. Jadi ini ayat pertama. Ketua Pengarah Perikanan berkata, tergantung. Okey, tergantung ayat ni. Jadi awak perlu tambah. Berkata apa? Berkata sesuatu. Ini memang kena tambah Okey, barulah cukup. Lengkap ayat awak. Nombor 1. Yang kedua, usaha memupuk kesedaran tentang penjagaan laut mulai menampakkan hasil. Okey, besarkan U yang ni tak ada masalah. Ayat yang kedua ni betul. Jadi ini ayat kedua. Besarkan huruf U sahaja. Okey, jadi cukup. Okey, kita pergi kepada yang ni. Okey, kalau awak tengok yang ni. Ni nak gabungkan ayat Gabungkan ayat. Okey, kat sini cikgu nak terangkan yang
Mana tadi ya? Ni. Hutan paya bakau menahan arus ombak. Arus ombak besar terutamanya pada musim tengkujuh. Tak. Yang ni berita harian. Bermula dengan berita harian. Okay, berita harian sebelum ini melaporkan sesuatu. Ni. Cikgu nak awak faham kat sini. Persamaan. Ketua Pengarah Perikanan berkata bahawa. Jadi kat sini berita harian sebelum ini melaporkan sesuatu. Okey, jadi kat sini ialah bahawa. Okey. Yang lain cikgu harap nanti cikgu akan share jawapan lah. Untuk ayat-ayat yang lain ni cikgu akan share jawapan kepada awak. Jadi dengan harapan sebab yang lain ni lebih kurang je sama je teknik dia. Dengan harapan awak dah faham lah 2 contoh latihan yang cikgu terangkan hari ni. Semoga awak faham, lepas tu boleh buat lepas ni. Okey, tata bahasa ni memang kalau awak tengok markah dia 6 markah je. Okey. Setengah pelajar tak apalah 6 markah je. Tapi rugilah kalau soalan 6 markah ni lah yang menentukan tiba-tiba awak tergelincir tak cukup 6 lagi untuk dapat A. Kan? Mana tahu ini yang membantu awak. Jadi untuk bahagian tata bahasa kalau boleh ambil seberapa banyak markah. Sebab tata bahasa ni awak pun sentiasa belajar daripada sekolah rendah lagi ya. Cuma bezanya karangan je dari segi kepanjangan, kematangan itu karangan. Okey, tata bahasa sepatutnya tak ada masalah untuk awak. Dan mana-mana format pun walaupun KBSM dah bertukar kepada KSSM juga tak ada masalah sebab dia bertukar dari segi format je. Format dia ni maksudnya dia bagi dalam bentuk satu perenggan sebab memang objektif KSSM ni dia nak awak membaca. Jadi dia bagi dalam bentuk perenggan. Sebab itu dalam karangan pun, karangan B pun ada petikan. Sebelum ni tak ada jadi itu je. Yang lain semua lebih kurang saja. Okey. Itu sajalah untuk hari ni. Dan satu lagi saya nak tunjukkan ni. Contoh jawapan kawan Macam mana kawan buat latihan yang pertama ni, macam mana dia buat dan hantar kawan awak buat. Yang tadi contoh tugasan daripada kawan awak. Nur Farahin. Okey, dan bagus Farahin. Gambar yang dihantar pun jelas. Cikgu tak adalah sakit mata, berkinar mata nak tengok Kalau ini berkaitan dengan tata bahasa tak ada masalah lah. Pendek-pendek aja. Kalau karangan, Masya Allah. Dengan tulisan awak lagi, dengan sengitnya lagi awak hantar gambar. Okey, yang Farahin bagus Okey, tengok yang pertama. Museum Eco-Forest City berada hampir dengan beberapa ekosistem unik, iaitu hutan tempaya bakau. Okey, ni betul lah Farahin guna koma tadi. Beteng rumput laut dan hutan terumbu karang. Okey, cuma kita ada pesanan tadi kan dalam nota nak awak gariskan.
gariskan apa kata hubung yang digunakan lah. Okey, koma ni pun gariskan. Okey, kemudian pembangunan forest city berdasarkan konsep lestari untuk melindungi, betul. Untuk melindungi alam sekitar daripada kemusnahan. Kerana pembangunan tanpa perancangan merosakkan ekosistem marine. Kerana pun betul. Okey, yang ketiga, pengunjung boleh singgah melihat khazanah alam di Pulau Merambung yang terletak kira-kira 10 minit dari muzium dengan menaiki bot. Okey, 1, 2, 3, 1 ni 2 markah. Jadi dapatlah 6 markah. Tak susah pun nak dapat markah penuh dalam tata bahasa. Okey, kemudian kebanyakan pulau di negara ini masih terpelihara alam semula jadinya. Okey, faham. Itu yang pelik ni. Farahin salin balik soalannya. Okey, ini jawapan Ini jawapan dia, kebanyakan pulau di negara ini masih terpelihara alam semula jadinya. Okey, yang kedua, kerajaan menggazetkannya sebagai taman laut negara. Pun betul. Okey, betul Farahin buat betul. Semua betul. Okey, kemudian satu lagi. Cikgu nak tengok. Ni. Yang nombor 3 ni. Ketua Pengarah Perikanan berkata bahawa ni. Kan yang bahawa ni. Okey, kat sini Farahin buat. Okey, Ketua Pengarah Perikanan berkata. Jadi ayat ni ayat tergantung. Tak lengkap. Jadi awak kena ingat mula ayat ini awak kena ingat. Ayat jenis ni awak kena tambah sesuatu. Berkata sesuatu. Okey, usaha sama juga dengan yang tadi. Yang kat bawah ni mana berita harian sebelum ini melaporkan bahawa. Yang ni betul. Bahawa. Okey, hutan pesisir di pantai. Okey, ni awak kena hati-hati. Penggunaan huruf besar, huruf kecil nanti pemeriksa dia boleh buat pangkah. Kalau tak menjadi kesalahan pun dia kalau dia salahkan awak sebab memang salah pun. Markah 1 macam mana ataupun dia bagi 1. Kalau ini je salah. Kalau ada lagi kerana tengok ada satu lagi salah. Dikesan. Dikesan bukan jarak, dia rapat. Jarak ialah kata sendi nama yang menunjukkan tempat. Dikesan ialah di ni ialah imbuhan. Jadi bila imbuhan kena rapat imbuhan. Ini juga kesalahan ejaan. Bila dua macam ni tak mustahil pemeriksa bagi kosong. Kalau satu je salah mungkin dia bagi 1 markah. Maknanya separuh. Dia boleh tolak separuh markah. Okay, jadi dalam tata bahasa jangan berlaku sebarang kesilapan lah. Sebab pemeriksa boleh potong markah awak. Agak strict lah. Dia tak sama macam karangan. Karangan pemeriksa masih lagi guna budi bicara lah. Okey. Jadi cikgu rasa setakat ini sahajalah tentang menggabungkan, teknik-teknik menggabungkan dan memisahkan ayat. Jadi lepas ni kalau ada latihan, cikgu harap apa yang awak buat, apa sahaja ayat yang diberikan, awak dapat pisahkan, dapat gabungkan, dapat kenal pasti kata hubung. Yang penting awak kena kuasai kata hubung. Bila awak dah kuasai kata hubung, senanglah awak nak buat apa sahaja soalan.
dah tahu teknik awak dah tahu. Jadi sayang kalau tak dapat nak skor markah penuh. Okey, jadi tugasan awak hari ni tolong pastikan buku awak dah disemak. Sebab tadi kita dah bincang seolah-olah kita dah semak bersama. Jadi sepatutnya awak semak menggunakan pen merah masa cikgu tengah bincangkan tadi, guna pen merah. Okey, lepas tu buatlah tanda tangan sendiri ataupun minta tolong mak tanda tangan. Buat mak hari. Okey, tak ada masalah pun. Okey, sebab PBD dia tak kisah siapa yang menilai pun, mak pun boleh menilai. Okay, sebab jawapan dah ada. Yang jawapan yang penuh, cikgu akan sertakan dalam bentuk PDF kepada awak. Cikgu akan masukkan dalam kumpulan WhatsApp. Saya harap sangat awak buat. Okey, itu sajalah untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.